Hai semua. Okay, so maaf lama tak buat video. Kita sambung untuk latihan intensif 3.1. Okay, so ni adalah latihan terakhir untuk bahagian pertama. So yang ni adalah soalan sistem persamaan linear yang ada 3 persamaan. Okay, so untuk soalan pertama ni dibagi satu situasi. Lepas tu awak kena tukarkan ke dalam bentuk persamaan. Lepas tu selesaikan. Okay, tengok yang pertama. Hasil tambah sudut dalam sebuah segitiga ialah 180. So awak tahu segitiga ni ada 3 sudut kan. So contoh X, Y dan Z. So total dia adalah 180. Maksudnya kita boleh cakap persamaan yang pertama adalah X tambah Y tambah Z adalah 180. Ni persamaan yang pertama. Okay, lepas tu persamaan yang kedua, sudut yang paling besar. Okay, contohlah kita consider Z ni adalah sudut paling besar. Okay, kita buat macam ni senang kita nak rujuk nanti. Okay, sudut paling besar ialah 20 sudut lebih daripada hasil tambah 2 sudut yang lain. Okay, bahasa mudah yang Cikgu Syu nak boleh terangkan awak. Okay, Z maksudnya sudut paling besar ni macam mana dapat dia ialah hasil tambah 2 sudut yang lain. Maksudnya X tambah Y. Lepas tu lebih lagi 20. Maksudnya tambah lagi 20. Okay, sudut yang paling besar ialah 20 lebih daripada hasil tambah 2 sudut yang lain. Nak cakap dah lah dia tu hasil tambah daripada 2 sudut yang lain, lebih lagi 20. So tu tambah 20 kat sini. So ni Cikgu Syu rasa penerangan yang paling mudah lah untuk Cikgu Syu nak terang. So harap boleh faham lah. Okay, ni persamaan yang kedua. Tapi sebab kita nak susun dalam macam ni, maksudnya X tambah Y, X tambah Y tambah Z. So, bila Z pindah sini dapat negatif lah kan. So, 20 pun negatif lah sebab pindah. So, dapatlah kat sini X tambah Y tolak Z sama dengan negatif 20. So, ni adalah persamaan yang kedua. Okay, lepas tu dan 10 sudut lebih daripada 3 kali ganda sudut yang paling kecil. Okay, sebagai contoh yang X ni sudut paling kecil. Okay, sudut paling kecil. Kemudian kita boleh cakapkan kat sini yang nak dapat sudut paling besar tu adalah Z sama dengan 3 kali ganda yang paling kecil, maksudnya 3X. Okay, dia dah 3 kali, lepas tu lebih lagi 10. So tambah 10. So ni cara kita nak dapat persamaan yang ketiga. So Z sama dengan 3X tambah 10. Dapat ketiga. Cikgu Syu harap boleh faham persamaan kedua ketiga macam mana kita nak relate. Okay, lepas tu dia suruh kita cari berapa ukuran setiap sudut tu. Jadi kita pun buatlah persamaan serentak. Kita cari dulu disebabkan persamaan ketiga tu ada Z dengan X, maksudnya dekat sini kita kena buang Y. So persamaan pertama, kedua, okay, Cikgu Syu salin balik. Okay, kerja sekarang ni kita nak buang Y tu sebab kita nak buat persamaan serentak dengan yang persamaan ketiga ni. So bila nak buang Y, kita tolak kan, sebab Y tolak Y kosong. Tapi dekat sini X pun kosong juga sebab X tolak X kosong. Yang tinggal adalah 2Z kan. Z tambah Z. Betul tak? Okay, tunduk. Macam ni. Nak cakap kat awak tambahkan jadi 2. Z sama dengan. Okay, ini bertambah juga. 180 tambah 20 dapat 200. So Z kita dapat 100. Okay, so bila dapat Z 100, boleh terus masuk ke dalam persamaan yang ketiga ni untuk dapatkan nilai X. So 3X tambah 10 sama dengan 100. Okay, 3X 10 pindah sana jadi 90. So X akan dapat 30 kan, 90. Okay, lepas tu cari Y. Sebelum nak cari Y, tak kisahlah nak masuk persamaan pertama ke kedua ke untuk dapatkan nilai Y.
So cikgu cuma masuk yang pertama. So 30 tambah Y tambah 100 sama dengan 180. So Y kita akan dapat 50. Okay, so sekarang ni awak akan nampak lah sudut paling besar adalah 100, yang paling kecil 30. Okay, and then bila awak consider balik, bila tambah 3 ni akan dapat 180. Lepas tu nak dapatkan yang besar ni, iaitu 100 ni adalah hasil tambah X dengan Y, iaitu 30 tambah 50. Okay, and then tambah lagi 20. Ingat tak kat sini? So dapatlah 100. Maksudnya jawapan kita betul lah. Kalau awak guna yang persamaan yang ketiga ni pun betul juga, iaitu 100 nak dapat ni adalah 3 kali ganda X. So maksudnya 3 darab 30 tambah lagi 10. So dapatlah 100. So maksudnya kita boleh cakap jawapan kita betul lah. So ni soalan yang pertama. So awak kena tahu daripada situasi ni, tukarkan ke dalam persamaan. Lepas tu selesaikan. Kita tengok soalan yang B. Okay, hasil tambah 3 nombor ialah 19. Okay, so 3 nombor consider X tambah Y tambah Z adalah 19. Okay, jika nombor pertama didarab dengan 2, hasil tambah 3 nombor itu menjadi 22. So, sebagai contoh, X tu nombor yang pertama. Okay, dia cakap kat sini, jika nombor pertama didarab dengan 2, maksudnya 2X lah. Okay, hasil tambah 3 nombor itu jadi 22. Maksud tambah lagi lah. Tambah Y, tambah Z. Sama dengan 22. Okay, ini pertama, yang ni yang kedua. Okay, dekat sini dia just cakap X saja. Yang pertama je. Yang maksudnya Y dengan Z ni tak ada didarab lah. Maksudnya maintain lah Y dengan Z. Okay, lepas tu, dan jika nombor kedua didarab dengan 2, okay, contoh Y itu adalah nombor kedua. Okay, didarab dengan 2, hasil tambahnya menjadi 25. So sekarang ni Y yang didarab dengan 2. So X tu jadi X sajalah. So X tambah 2Y tambah Z. Jawapan dia adalah 25. So sekarang ni kita cari nilai lah nombor-nombor tersebut. Okay, so sekarang ni tak kisah awak nak buang yang mana, tapi bagi cikgu buang Z lah senang sebab Z memang satu nombor je. Maksudnya tak perlulah nak darab apa nombor lagi kan. Okay, so izinkan cikgu menggunakan kaedah penghapusan sebab cikgu suka guna kaedah penghapusan. Okay, X tambah Y tambah Z sama dengan 22. Okay, alamak, dekat nota cikgu suruh buat lain, tak apalah. Okay, tolak kan, nak tolak lah sebab nak buang Z. So X tolak 2X dapat negatif X. Oh, Y pun hilang juga kan, Y tolak Y hilang. So 19 tolak 22 dapat berapa? 19 tolak 22 dapat negatif 3. So maksudnya X ni kita dapat 3 kan. So bila X dapat 3, kita boleh masuk ke dalam persamaan ni. Semua persamaan lah. So jadi yang tinggal adalah yang dapat 3 tambah Y tambah Z sama dengan 19. So awak dapat Y tambah Z sama dengan 16 kan. 19 tolak 3. Okay, dapat 16. Okay, lepas tu awak pilih 2 persamaan pun dah cukup dah. Okay, cikgu ambil persamaan yang ketiga. Senang sikit. So 3 tambah 2Y tambah Z sama dengan 25. Okay, ni keempat. So dapat 2Y tambah Z sama dengan 25 tolak 3 adalah 22. So ini adalah samaan ke 5. Okay, sebab apa 2 je kita ambil? Sebab kita nak dapatkan nilai Y dengan Z je. So tak perlu dah nak masuk 3-3 dah. So Y tambah Z sama dengan 16. 2Y tambah Z sama dengan 22. So dekat sini nak senang kita buang Z. Tolak lah. Sebab Z tolak Z kosong.
Okay, so Y tolak 2Y dapat negatif Y. Kemudian 16 tolak 22, awak dapat negatif 6. So, jadi Y adalah 6. Okay, lepas tu masuk je lah persamaan yang keempat atau kelima untuk dapatkan Z. So, kita ambil yang keempat ni. So, 6 tambah Z sama dengan 16. So, Z kita akan dapat 10 kan. So, ni jawapan dia. Okay, so cikgu harap. Okay, so kalau exam ketahuan macam ni kan, awak boleh dari atas ke bawah lah. Okay, jangan macam cikgu pula. Cikgu punya pages ni macam gini. So, terpaksa lah sekejap kat sini, sekejap kat sini. Okay, so cara dia adalah awak kena betul cara nak tukarkan dalam persamaan ni. Lepas tu cari nilai X dan Y atau Z. So, tak kisahlah awak nak guna kaedah penghapusan ke, gantian ke, as long as awak dapat jawapan yang betul. Okay, so untuk yang ni, Cikgu Syu menggunakan kaedah penghapusan. Lepas tu ada juga kan gantian kat sini, bagi kita ganti nilai kan. Okay, so ni untuk soalan B. Kemudian kita pergi soalan nombor 2. So, soalan nombor 2 ni ada 6 soalan. Okay, so jadinya Cikgu Syu memang guna untuk yang ni guna kaedah penghapusan. Starting point cikgu guna kaedah penghapusan Okay, untuk soalan A. Okay, so kalau tengok kat sini untuk persamaan yang kedua ni, okay, yang ni yang pertama, ni kedua, yang ni ketiga. Untuk persamaan kedua ni memang ada X dengan Z sahaja. Maksudnya kita kena buang Y lah. Persamaan pertama dengan persamaan yang ketiga ni kita buang Y. Supaya kita dapat cari kemudian lah X dengan Z. Persamaan yang ketiga. Dan ketiga 2X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Okay, so kita nak buang Y. So tak perlu darab apa-apa. So tolak lah. Sebab Y tolak Y kosong kan. Okay, X tolak negatif 2X dapat negatif X. Z tolak Z pun kosong juga. Kemudian 3 tolak 5 adalah negatif 2. So X dapat 2. So maksudnya automatik kita tu dapat X. So kiranya soalan senang jugalah. So bila dapat X equal to 2. So masuk je persamaan yang kedua ni sebab nak dapatkan nilai Z. So jadi 2 tambah Z sama dengan 2. So Z awak akan dapat kosong. Okay, lepas tu masuk je dalam persamaan yang pertama atau yang ketiga untuk dapatkan nilai Y. So cikgu Syu masuk persamaan yang pertama. So 2 tambah Y tambah kosong sama dengan 3. So Y akan dapat 1. Okay, so inilah solution dia. So kiranya yang soalan pertama ni agak senang lah. Simple je. Okay, next kita pergi soalan nombor 2, B. Okay, untuk soalan B, dekat sini dia semua ada. Okay, pertama, kedua, ketiga. Okay, nak buang mana senang? Cikgu rasa paling senang Y lah sebab semua Y tak perlu ada apa-apa dah. Okay, sekarang ni kita buang dulu yang pertama. Kita menggunakan persamaan yang pertama dan kedua. So 2X tambah Y tolak Z sama dengan 7. X tolak Y tambah Z sama dengan 2. So nak buang Y kita kena tambah supaya Y tolak Y kosong. Okay, 2X tambah X dapat 3X. Okay, lepas tu negatif Z tambah Z kosong. So maksudnya Z pun kosong kat sini. Okay, 7 tambah 2 adalah 9. So X awak akan dapat 3 lah. 9 bagi 3 adalah 3. So bila X dapat 3, okay, awak boleh masukkan ke dalam dua persamaan lah untuk dapatkan nilai Y dan Z. So dekat sini Cikgu Syu ambil soal yang pertama, okay, yang kedua ketiga lah, senang sikit nilai dia. So 3 tolak Y tambah Z sama dengan 2. So negatif Y tambah Z kita akan dapat negatif 1. Ini persamaan yang keempat. Okay, lepas tu 3 tambah Y tolak 3Z sama dengan 2. So Y tolak 3Z sama dengan negatif 1. Ni persamaan yang ke-5.
Okay, so jadi masuk je ke dalam, kita ganti buat persamaan serentak lah kat sini. 2 tambah Z, misalnya balik je ni. Okay, lepas tu Y tolak 3Z sama dengan -1. Okay, kita nak buang Y dulu. So maksudnya tambah lah, sebab negatif Y tambah Y kosong. So Z tolak 3Z dapat negatif 2Z. Negatif 1 tolak 1 maksudnya negatif 2. So Z akan dapat negatif 2 bahagi negatif 2 adalah 1. So bila Z dapat 1, masuk je lah dalam persamaan keempat atau yang kelima untuk dapat nilai Y. So cikgu ambil yang persamaan yang keempat ni. Negatif Y tambah 1 sama dengan negatif 1. So negatif Y sama dengan negatif 2. So Y akan dapat 2. Okay, so ni cara nak selesaikan. So cikgu syuara awak boleh nampak lah. Okay, so first step dia nak senang awak scan dulu lah. Maksudnya nak buang X ke Y ke Z. Mana senang nak buang? Untuk yang B ni senang nak buang Y sebab Y semua nak nilai 1 je. Okay, so bila kita selesaikan, kita nak buat kaedah penghapusan untuk persamaan pertama yang kedua ni, kita terus dapat nilai X. So senang lah. So bila dapat nilai X, kita masukkan ke dalam persamaan ni, ambil 2 je sebab kita nak dapatkan warna Z je kan. So tak perlu buat 3, ambil 2 saja. Biasanya kita ambil yang paling senang lah. So kita nampak kat sini persamaan yang kedua, ketiga lebih senang sikit. Nilai dia pun kecil juga. So sebab tu dapat persamaan yang keempat dan yang kelima. Okay, lepas tu bila kita selesaikan, kita dapatlah Z dengan Y dah sekali. Okay, so next kita pergi soalan C. Okay, untuk soalan C, so bila kita scan, sama je. Maksudnya apa-apa nilai pun mesti salah satu kena darab kan. Pertama, kedua, ketiga. Okay, so sebagai contoh kita buang X. So bila kita buang X, untuk yang pertama ni kita darab dengan 2. Okay, cikgu ambil persamaan pertama yang kedua. So maksudnya yang pertama ni kena darab dengan 2 lah sebab nak sama dengan yang ni. So kita dapat 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 6. Okay, yang pertama ni dengan 2. Okay, yang ni cikgu show salin balik persamaan yang kedua tu. Okay, so sekarang nak buang X. So cikgu show tolak 2X tolak 2X kosong. Okay, 2Y tolak Y dapat Y. 2Z tolak dengan 2Z masih tambah lah. So dapat kat sini tambah 3Z. Okay, 6 tolak 6 adalah kosong. So ni persamaan yang keempat. Okay, lepas tu cikgu show ambil persamaan yang pertama dengan yang ketiga ni. Senang sikit, tak perlu nak darab dah. So X tambah Y tambah Z sama dengan 3. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 2. So kita nak buang X kan, so tolak lah. X tolak X kosong. Y tolak 2Y dapat negatif Y. Z tolak 3Z dapat 2Z. Negatif 2Z kan. 3 tolak 2 adalah 1. So awak dapatlah dekat sini persamaan yang ke 45. Sekejap, cikgu show salin kat sini. Saya buat lain sikit. Ada salah mana ke? Tengok dulu sekejap X. Salah Y. Oh, kita pilih. Kita apalah. Okay, now kita selesaikan 3 set. Cikgu show balik. Sorry. Cikgu show salin balik ni 4 dengan 5. Sasul, dah lama tak buat video macam ni lah. Okay, so nak buang Y, kita kena tambah kan, supaya Y tolak Y kosong. So 3Z tolak 2Z dapat Z. So Z kita akan dapat 1 lah. Kosong tambah 1 dapat 1. So bila Z dapat 1, kita masukkan mana-mana persamaan antara 4 atau 5 nak dapatkan Y. So cikgu show ambil persamaan yang keempat tu. So Y tambah 3 darab 1 adalah 3 sama kosong. So Y akan dapat negatif 3. Okay, lepas tu masuk je dalam persamaan pertama ke, kedua, ketiga untuk dapatkan X. So cikgu show ambil persamaan pertama. So jadi X tambah negatif 3
tambah 1 sama dengan 3. So X kita akan dapat negatif 2. So tambah, okey, dapat 5 lah. So ni jawapan dia lah. So ni untuk jawapan yang C. Okay, untuk soalan D, mana page tu? Oh ni. Okay, ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okay, so untuk soalan D ni, cikgu Shu buang Y. Okay, so D 2X tolak Y tambah Z. So untuk buang yang mana tu ikut pilihan awak lah. So untuk yang ni cikgu Shu pilih nak buang Y sebab senang, tak perlu nak darab apa nombor. So nak buang Y kita kena tambah kat sini sebab sini negatif kan. So negatif Y tambah Y kosong. So 2X tambah 3X dapat 5X. Z tolak Z mesti kosong juga. So jadi kita dapat X lah nanti. So 6 tambah 2 8. So X kita dapat 8/5. Okay, lepas tu kalau ingat yang cara sebelum ni untuk yang A, B atau C, di mana cikgu Shu akan masukkan 8/5 ni, so X ni, nilai X ni ke dalam dua lagi persamaan kan. Tapi disebabkan yang ni pecahan, so cikgu Shu sebenarnya cuba nak mengelakkan masuk nilai pecahan tu. So cikgu Shu still lagi menggunakan kaedah lama, iaitu cikgu Shu ambil persamaan kedua dan ketiga untuk buang Y. So jadi untuk buang Y, yang ni, yang persamaan kedua ni akan darab dengan 2 sebab nak dapatkan 2Y kat sini. So 6X tambah, so cikgu Shu tunjuk banyak cara lah kita nak selesaikan ni. So mungkin ada yang student guna cara ni. So 2 darab 2, 4. So ni salin je, X tambah 2Y tolak 4Z sama dengan 8. So kat sini tolak. So jadi 6X tolak X dapat 5X. So 2Y tolak 2Y kosong. So negatif 2Z tambah 4Z akan dapat tambah 2Z sama dengan 4 tolak 8 adalah negatif 4. Okay, disebabkan kita dah tahu X tu berapa, so kita masuklah ke dalam ni. So 5, sini dapat 8/5 tambah 2Z sama dengan negatif 4. Okay, lepas tu selesaikanlah. Nanti awak akan dapat Z adalah negatif 6. Okay, lepas tu dah dapat X dengan Z, kita masuklah dalam persamaan untuk dapatkan nilai Y. So cikgu Shu ambil persamaan pertama. So 2, 8/5 tolak Y tambah Z adalah negatif 6 sama dengan 6. So nanti Y awak akan dapat negatif 44/5. Okay, so ni salah satu cara lain lah untuk jawab soalan ni. Okay, kita tengok soalan E. Okay, untuk E, cikgu Shu tunjuk cara yang sama macam yang D. Okay, ini persamaan yang pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. So X tambah Y tambah 2Z sama dengan 4. Okay, untuk yang ni pun sama, cikgu Shu buang Y sebab tak perlu darab apa-apa dah. So X tambah Y tambah 3Z sama dengan 5. Ni persamaan pertama kedua, cikgu salin balik. So nak buang Y kita tolak. So X tolak X kosong, Y tolak Y pun kosong. So 2Z tolak 3Z kita dapat negatif Z. 4 tolak 5 negatif 1. So Z kita akan dapat 1. Okay, lepas tu cikgu Shu ambil persamaan yang kedua dan yang ketiga ni. Nak buang Y juga. Okay, tambah 3Z sama dengan 5. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 2. So kita buang Y, so tolak lah. So X tolak 2X dapat negatif X. Y kosong. 3Z tolak Z dapat 2Z. 5 tolak 2 adalah 3. Okay, lepas tu kita dah tahu kan nilai X tu berapa? 1 kan? So kita masuk dalam ni. So dapatlah negatif X tambah 2 sama dengan 3. So X akan dapat negatif 1. Okay, lepas tu masuklah dalam mana-mana persamaan 1, 2, 3 ni untuk dapatkan nilai Y.
So cikgu Syu ambil yang pertama, X adalah negatif 1 tambah Y tambah 2, Z adalah 1 sama dengan 4. So Y akan dapat 3. Okay, so yang ni yang E, last kali. Okay, so soalan last kali F. Okay, untuk soalan F. Okay, ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga. So kat sini cikgu Syu buang X sebab senang, tak perlu nak darab. Y, okay, ni cikgu Syu salin balik soalan pertama, persamaan yang pertama dengan persamaan kedua. Okay, buang X, so tolak kat sini. So 2Y tolak negatif Y maksudnya tambah 3Y. Z tolak Z kosong, maksudnya dapat Y saja kat sini. So 4 tolak 1, 3. So Y akan dapat 1. Okay, lepas tu cikgu Syu menggunakan kaedah yang sebelum ni kan, yang kaedah A, B atau C tadi. Cikgu Syu masukkan Y sebagai 1 dalam 2 persamaan. So untuk yang ni cikgu Syu ambil persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Okay, maksudnya dekat sini akan dapat tak, sorry, cikgu Syu ambil yang kedua dan ketiga. So X, okay, Y adalah 1, Z sama dengan 1. So dapatlah X tambah Z sama dengan 1 tambah 1, 2. So ni persamaan yang keempat. Okay, lepas tu persamaan yang ketiga, cikgu Syu masukkan Y. So tambah Y tambah 3Z sama dengan 2Z sama dengan 2. Y ni ganti 1 lah. Sorry. Padang lah. Urut je. Lupa pula ada padang. Okay. 2X tambah 1 tambah 2Z sama dengan 2. So dapat 2X tambah 2Z. Okay, 2 tolak 1 dapat 1. Okay, ni persamaan yang kelima. Okay, lepas tu kita nak gabung. So maksudnya persamaan yang keempat ni kita dapat dengan 2 lah, sebab nak samakan dengan yang 2 ni. So bila dapat dengan 2 akan dapat 2X tambah 2Z sama dengan 4. Persamaan ni Okay, lepas tu yang persamaan kelima ni cikgu Syu salin je lah. 2X tambah 2Z sama dengan 1. Okay, lepas tu lepas tu tolak lah. Kita nak buang X ataupun Z. So sekarang ni cikgu Syu nak buang X. So tolaklah 2X tolak 2S kosong. Lepas tu 2Z tolak 2Z pun kosong. Jadi kosong sama dengan 4 tolak 1 adalah 3. Kalau tengok dekat sini tak sama kan. Maksudnya kita bukan dapat satu nilai formula ubah tu. Kosong sama dengan 3. So maksudnya kita dekat sini adalah tiada penyelesaian. Ingat balik yang apa? Maksud tiada penyelesaian tu. Okay, kalau ada penyelesaian kita akan dapat macam ni. Y sama dengan something lah, Z sama dengan something. Kalau tiada penyelesaian kita akan dapat bentuk macam ni. So benda tak logik kan, kosong sama dengan 3. So untuk yang F tiada penyelesaian. Next, untuk soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni soalan kebab juga. Dia bagi satu situasi kita kena tukar lah ke dalam satu persamaan. Lepas tu 3 persamaan lah kat sini. Lepas tu selesaikan. Okay, sebuah bakery membuat 3 jenis roti dengan buatan setiap bulan ialah 6850 untuk 2150 buku roti. Okay, kos untuk buat roti mentega ialah RM2. So dekat sini X sama dengan mentega. Harga dia RM2. Okay, sebuku roti coklat. So Y, kita katakan dia coklat, harga dia RM3. Dan sebuku roti kelapa. So Z adalah kelapa sama dengan RM4.
Okey, harga jualan bagi sebuku roti. Okey, harga jualan sebuku roti mentega, sebuku roti coklat dan sebuku roti kelapa masing-masing ialah RM3, RM4.50, RM5.50. Oh, yang ni kos. Okay, kita buat tulis sini kos dia. Kat sini jualan. Okay, so yang ni harga dia RM3, yang ni harga dia RM4.50. Yang ni harga dia RM5.50. Okay, jika keuntungan yang diperoleh setiap bulan ialah 2975, berapakah bilangan setiap jenis roti yang dia buat? Okay, so yang dekat atas tu kita dah boleh buat satu persamaan. Di mana dekat sini? Sebuah bakery membuat 3 jenis roti dengan kos pembuatan setiap bulan adalah 6850. Kos dia harga ni lah. So maksudnya persamaan pertama kita dapat 2x tambah 3y tambah 4z sama dengan 6850. Kos maksudnya dia melibatkan harga. So kat sini kita kena tak harga lah. Okay, ni persamaan yang pertama. Oh, ni yang pertama Okay, untuk persamaan yang kedua dia kata dia buat semua tu dalam 2150 buku roti. So total bilangan roti maksudnya tidak melibatkan harga. X tambah Y tambah Z adalah 2150. Ni persamaan yang kedua. Okay, lepas tu dekat sini dia kata jika keuntungan dapat 2975. So yang ni harga jualan, yang ni harga kos. So kita kena kira keuntungan dia. Keuntungan nak tahu harga jualan tolak harga kos. So RM3 tolak RM2, RM1. Okay, lepas tu RM4.50 tolak RM3 dapat RM1.50. Okay, untung yang ni RM5.50 tolak RM4 dapat RM1.50. So kita guna yang kos keuntungan ni buat persamaan. Kita akan dapat 2975. Maksudnya X kita dah 1 dapat X lah, tambah Y adalah 1.5 dan Z adalah 1.5 juga. Keuntungan dia adalah 2975. So ni adalah persamaan yang ketiga. Sorry, macam tak apa nak cukup uang. Okay, so sekarang ni kita kena selesaikan. Okay, untuk yang ni Cikgu Shu buang X juga. Okay, so Cikgu Shu ambil persamaan yang pertama dan kedua. Okay, untuk persamaan pertama Cikgu Shu salin je. So 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 6850. Untuk persamaan kedua ni Cikgu Shu darab dengan 2 sebab dapatkan 2X. So 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 4300. Okay, lepas tu nak buat X kita tolak. So 3Y tolak 2Y dapat Y, 4 tolak 2 Z dapat 2Z sama dengan okay, 6850 tolak 4300. So dapat 2550. Okay, ni persamaan yang keempat lah kita dapat. Okay, lepas tu Cikgu Shu ambil persamaan yang kedua dan yang ketiga. Muat tak ni? Kedua dan ketiga. So X tambah Y tambah Z. So tak perlu nak darab apa-apa sebab X memang sama nilai dia, X saja. Buat muat lah ya. 2975. So tolak juga sebab X tolak X kosong kan. Okay, garis ni okey sikit. Okay, Y tolak 1.5Y dapat negatif 0.5Y. Z tolak 1.5 pun sama 0.5Z. So 2150 tolak 2975 dapat negatif 825. Okay, disebabkan semua negatif, so Cikgu Shu tukarlah 0.5Y tambah. Tak tukar pun tak apa, tapi senang sikit kalau tukar kan, semua positif. Kita kan suka benda yang positif. Okay, tukar kat sini. Ni persamaan yang kelima. Okay, lepas tu kita ni lah, dapatkanlah nilai. Muat ke tak ni? Cikgu Shu tulis besar sangat lah. Okay, Y okay, sekarang nak buang apa? Okay, Cikgu Shu nak buang Cikgu Shu buat apa kat sini? Oh, betul lah. Cikgu Shu nak buang Y. Tengok nota ni lama sangat.
Okay, so untuk yang ni Cikgu Syu pilih yang persamaan yang kelima ni darab dengan 2. Betul tak darab dengan 2? Ni lah bila dah lama buat video je baru buat je lama ni. Okay, 1 betul lah. Okay, bila darab dengan 2, so 2 darab 0.5y akan dapat y sahaja. So Cikgu Syu salin sekejap. Cikgu Syu salin yang persamaan keempat ni dulu. Tambah 2z sama dengan 2,550. So kat sini dapat y. Tambah, ni pun sama. 2 darab 0.5z, kita akan dapat z sahaja. Okay, sama dengan 825 ni darab dengan 2 dapat 1650. Okay, kat sini tolak lah. Okay, so y tolak y kosong, 2z tolak z, so dapat z. Okay, 2550 tolak 1650 adalah 900. So kita dapatlah z tu 900. Lepas tu kita masuklah ke dalam persamaan keempat ataupun yang kelima untuk dapatkan y. So Cikgu Syu masukkan yang keempat ni, persamaan keempat. Cikgu Syu tukar pen color lain lah. Color hitam mungkin tak. Okay, so y tambah 2, z adalah 900 sama dengan 2550. So y akan dapat 750. Okay, last sekali kita dapatkan nilai x. So tak kisahlah pertama ke, kedua ke, ketiga untuk dapatkan x. Okay, so untuk yang ni cikgu ambil persamaan yang kedua sebab senang sikit. So x tambah 750 tambah 900 sama dengan 2150. So x sama dengan 500. So dapatlah macam ni. So yang macam terabur sikit. Okay, sebenarnya Cikgu Syu dah buat lama dah notak latihan ni. Tapi lama tak buat video, jadi bila nak buat video jadi blur sikit lah. Tengok balik tulisan ni tulis apa. Sorry lama tak buat video, busy. Okay, dapatlah jawapan dia. So Cikgu Syu harap awak clear lah penerangan je. Yang penting awak tahu macam mana kita nak keluarkan 3 persamaan ni. Okay, so Cikgu Syu rasa yang pertama, yang kedua ni mungkin awak dah ada idea. Cuma yang ketiga ni mungkin baru sikit lah. Sebab dia cakap pasal keuntungan. So kita kena tahulah keuntungan dia berapa. Okay, next kita pergi soalan. Okay, next soalan nombor 4. Okay, dia pakai pasu kecil, sederhana, besar. Okay, kita buat dulu x, y, z. Okay, untuk yang ni Cikgu Syu declare x tu besar. Okay, tak kisah sebenarnya nak declare kecil ke apa ke kan. Sebab Cikgu Syu dah buat dah. So yang ni Cikgu Syu declare yang ni. Okay, harga dia ni RM40. Yang ni RM15. Yang ni harga dia RM10. Okay, untuk persamaan yang pertama, setiap bulan bilangan pasu bersaiz kecil yang dijual adalah sama dengan jumlah. So jumlah tambah pasu bersaiz sederhana dan pasu yang besar. Maksudnya x tambah y akan dapat z. Okay, yang besar tambah yang sederhana akan dapat yang kecil. Tu maksud dia. Ni yang pertama lah. Okay, yang kedua, bilangan pasu bersaiz sederhana yang dijual pula adalah 2 kali bilangan pasu saiz besar. So nak dapat y 2 kali x. Okay, sederhana 2 kali yang besar. So ni persamaan yang kedua. Okay, Adria perlu membayar sewa bagi penjualannya sebanyak 300. Okay, berapakah bilangan minimum pasu bagi setiap saiz yang mesti dijual supaya dia dapat bayar sewa premisnya. So dekat sini dia macam bagi keliru sikit lah awak. Tapi sebenarnya sama je. Kalau ikut soalan yang sebelum ni dia cakap pasal berapakah bilangan yang kalau dia cakap okay, total bilangan dia dapat harga macam ni. So dia nak cakap kat sini bilangan minimum tu adalah berapa, okay nak cakap lepas bahasa mudah lah, paling kurang berapa bilangan x, bilangan pasu besar, kecil, sederhana tu untuk dapat 300. Seolah-olah macam ni lah, x tambah y tambah z sama dengan 300 lah. Cuma nilai x, y, z tu kita kena letak harga dia. Okay, so harga untuk x tu RM40. So 40x tambah 15y tambah 10z sama dengan
300. So ni persamaan yang ketiga. So persamaan yang ketiga ni akan memenuhi syarat untuk bilangan minimum tu. Sebab nanti bila kita dapat nilai dapat nilai X, Y, Z. So bila kita tambah semua, kita akan dapat 300. Maksudnya kita dah memenuhi syarat lah, sebab dia cakap bilangan minimum pasu. Okey, untuk dia boleh jual. Yang dia boleh jual untuk sewa tu. Okey, so dia macam agak clear sikit lah kat awak. Tapi sebenarnya dia tak adalah complicated sangat lah untuk kita nak terjemahkan ke dalam persamaan ni. So maksudnya boleh kata dia macam lebih kurang yang sebelum ni lah. Kita tambah aja kuantiti tu, letak harga kat depan dan samakan dengan harga tu. Okay, sekarang kita dapat dah persamaan tu. Sekarang ni kita nak buang yang mana? So kita buang Z sebab persamaan yang kedua ni tak ada Z. Okay, jadi kita selesaikan yang pertama, yang ketiga. So untuk nak buang ni kita ikut yang ketiga. So kita dapat 10 lah yang ni. Sebab nak buang Z kan. Kita dapat dengan 10. So yang ni cikgu show salin dulu. Sekejap. Okay. 40X tambah 15Y tambah 10Z sama dengan 300. Okay, lepas tu yang ni dapat dengan 10. 10X tambah 10Y. Lepas tu Z cikgu show pindah sini. Tolak 10Z sama dengan kosong lah. Kosong darat 10 pun kosong juga. So kat sini kita tambah sebab nak buang Z ni. So 40 tambah 10 dapat 50X. 15 tambah 10 dapat berapa? Sorry, 15 tambah 10. Ya Allah, 25Y. Pasal cikgu show keliru ni. Okay, so yang ni kosong sama dengan 300. Sorry, fikiran kat lain kot ni. Okay, yang ni persamaan yang keempat. Okay, lepas tu kita persamaan yang kedua ni. Okay, cikgu show tukarkan kepada 2X tolak Y sama dengan kosong. Sebab nak ikut susunan ni. Okay, lepas tu cikgu show nak buang X. So darat dengan 50. Maksudnya darat dengan 25 lah. Sebab darat 25, kita akan dapat 50 kan. 25 darat 2 dapat 25. Sorry, 50. Ya Allah, sorry. Mengunci betul. Awak tahu tak, cikgu show buat video ni dah kali ke berapa Kali ke-6 kot. Dia ulang banyak kali. Tak tahu kenapa. Asyik banyak salah cakap je. 25Y. Okay, ni cikgu show salin balik tau. Okay, lepas tu nak ikut yang ni. So 25 darat 2 dapat 50X. Okay, 25 darat Y dapat 25Y. Sama dengan kosong lah yang sini. So bila kita tolak kat sini, kita akan hilang X. So 25 tambah 25, kita akan dapat 50Y. So ni 300. So Y akan dapat 6. Okay, bila dapat Y 6, kita masuk dalam persamaan yang kedua ni untuk dapatkan nilai X. So, apa ni? What I'm doing right now. Tengok. Ya Allah, sorry. Cikgu show ni memang main lah, kan? Okay, Y, cikgu show tukar sini. 2X sama dengan 6. So, X dapat 3. Okay, bila X dapat 3, awak masuk dalam persamaan pertama tu. So, Z sama dengan 3 tambah 6. So, Z dapat 9. Okay, inilah sampai. Ya Allah, nak kesiap tu. Okay, cikgu Syuah sangat faham ni. Okay, next yang last kali kan. Okay, last kali. Okay, last kali. Encik Chong ingin membeli berapa ekor ayam, arnab dan itik. Ayam X, Y, Z. So yang ni ayam, yang ni arnab, yang ni adalah itik. Okay, jumlah haiwan yang perlu dibeli adalah 50 ekor. So bila cakap jumlah haiwan, maksudnya automatik kita boleh cakap X tambah Y tambah Z sama dengan 50 ekor.
So dia tidak melibatkan harga kat sini. Okey, dia mempunyai RM1,500 untuk dibelanjakan. Seekor ayam berharga RM20. Arnab dia adalah RM50. Apa ni? Tak boleh. Sorry. So lepas tu itik RM30. Okey, bilangan ayam dan itik yang dibeli adalah sama. Bilangan bilangan. Kalau cakap bilangan, dia tak ada melibatkan harga kat sini. Ayam dan itik. So maksudnya X, ni je pertama ni kan. So X sama dengan Z. Ni adalah persamaan yang kedua. Okey, berapakah bilangan setiap haiwan yang dibeli oleh Encik Chong? Tulis satu sistem. Okey, dia mempunyai RM1,500 dibelanjakan. Maksudnya dia nak belanja RM1,500 untuk ketiga-tiga ni. So yang ni melibatkan harga lah. So 20X tambah 50Y tambah 30Z sama dengan 1,500. Ni persamaan yang ketiga. Okey, so sekarang ni kerja kita nak buang Y kan. Sebab kat sini ada X dengan Z je. So nak buang Y, yang ni kena darab dengan 50. Okay. So jadi okay. So 50X tambah 50Y tambah 50Z sama dengan 2,500. Lepas tu yang ni cikgu Syu salin balik sama yang ketiga tu. 50Y tambah 30. Sama dengan 1,500. Okey, tolak. Sebab nak buang Y. So 50 tolak 20, kita dapat 30X. 50 tolak 30 dapat 20Z. Sama dengan, okey, 1,500 tolak 1,500 dapat 1,000. Okey, lepas tu kita nak selesaikan yang ni. Okey, untuk persamaan ni cikgu Syu buat pindah tempat kat sini. So X tolak Z sama dengan 0. Okey, so sekarang ni cikgu Syu nak buang X. So yang ni akan darab dengan 30. Okey, cikgu Syu tulis kat sini 30X ni salin balik je tau. Persamaan yang keempat Okey. Tambah 20Z sama dengan 1,000. Okey, lepas tu darab dengan 30. Jadi 30X tolak 30Z sama dengan 0. Okey, tolak kat sini. So 20Z tambah 30Z dapat 50Z sama dengan 1,000. So Z akan dapat 20. Okey, bila dapat Z 20, kita masuk dalam persamaan kedua ni. Senang nak dapatkan X. So X pun 20 juga. Sebab dia cakap sama kan. Okey, last sekali nak dapatkan Y, kita guna persamaan yang pertama ni. So 20 tambah Y tambah 20 sama dengan 50. So Y akan dapat 10. Okey, so siaplah akhirnya. Okey, maaf sangat-sangat kalau ada banyak salah. Okey, sebenarnya cikgu Syu dah banyak kali buat video tau. Rewind balik, tapi itulah still lagi banyak salah. Inilah kesannya bila lama tak buat video. Sorry sangat-sangat. Sebab cikgu Syu sebenarnya buat latihan dah lama dah, minggu lepas dah. Tapi aku nak hasilkan video tu tak sempat. Okey, so kita jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan lonceng untuk dapatkan notification video terbaru cikgu Syu. Terima kasih semua. Bye.